أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama kali kita mulakan dengan seperti biasa, mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT. Hari ini hari Selasa di minggu pertama tahun baru kita. Semoga dengan bantuan daripada Allah dan keizinan Allah, kita bertambah bersemangat dan bermotivasi tinggi untuk menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, ya. So ilmu Al-Quran ni dia ada, ya. Yang pertama sekali ialah kita kena mengenal kalimah-kalimah yang kita baca. So maknanya mengenal tu ialah kita ada 8 perkara, ya, yang saya telah kongsi dengan tuan-tuan sebelum ni. 8 perkara, termasuklah kita boleh menerangkan kalimah tu, kita mengenal kaedah-kaedah yang digunakan di dalam kalimah itu. Kita boleh membina pembentukan kalimah tu daripada huruf akarnya kepada kata dasar, kata terbitan, sehinggalah kita boleh menterjemahkannya. Kemudian kita boleh mengupaskan aspek tajwid yang terbabit di dalam kalimah tu, dan juga kalimah tu kadang-kadang dia juga bersabit dengan kalimah lain dalam ilmu tajwidnya. Kita boleh mengeja kalimah tu walaupun kita tidak melihat. Kita boleh menulis, dan akhir sekali kita boleh mengupas kalimah tu dan menjawab, ya, soalan-soalan berkenaan dengan kalimah tu. Itu yang dinamakan mengenal, ya. Itu apa tu, pengukuran dia, ukurannya, ya. Bukannya kita kata kita kenal, baca, lepas tu boleh ingat makna, bukan. Itu bukan mengenal lagi, itu baru menghafal makna saja. Dan makna hanya apa, satu bahagian saja, ya, daripada ilmu kalimah. Ilmu kalimah tu kalau kita pecahkan satu-satu tu, mungkin dia akan membabitkan 20 hingga 30 perkara, ya. Yang penerangan saja tu dia akan banyak komponen-komponen dia, ya. Komponen jenis dia, komponen maklum ataupun majhul dia, komponen wazan dia, komponen bilangan dia, komponen jantina dia, komponen i'rabnya. Yang pertama saja tu dah banyak, ya. Jadi yang itulah sebab tu kita biasanya menggunakan penerangan ataupun perkataan menguasai, ya. Menguasai, mengenal dan menguasai. Kalau mengenal saja tak cukup, ya. Okey, tujuannya apa ialah untuk kita selepas tu kita boleh memahami ayat-ayat Quran dan seterusnya menterjemahkan isi kandungan Al-Quran tu di dalam kehidupan kita, ya. So sebelum kita boleh menterjemah, menghayati tu, kita ada lagi proses-proses lainnya, iaitu kita boleh mentafsir, kita boleh mentadabur. Ingin saya ingatkan balik, ya, kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berbincang tentang tadabur, ya, Allah menyuruh kita mentadabur, ya. Mentadabur maknanya kita belajar Al-Quran sampai kita boleh sendiri mentadabur, bukannya kita pergi dengar tadabur, ya. Jangan silap. Sekarang ni ramai di antara kita dia pergi kelas tadabur. Boleh, tapi untuk belajar. Tetapi
dia mesti balik selepas tu dan mentadaburnya sendiri, ya. Fala yatadabbur Quran, Allah kata, kenapa mereka ni tidak mentadabur? Jadi Allah tanya mereka tu sendiri, bukannya kenapa mereka tak pergi dengar tadabbur, bukan. Allah kata afala yatadabbarul Quran, maknanya Allah expect kita memahami dengan kita sendiri yang mentadabur. Ya, untuk peringkat permulaan tak apalah, ya, pergi kelas dengan tadabbur ataupun dengan ustaz bertadabbur, tetapi kita mesti letakkan target tu pada diri kita sendiri dalam masa 3 tahun ke, ataupun paling lewat pun 5 tahun lah, ya. Kita sudah boleh mentadabbur Al-Quran, ya, sebab Allah memang expect kita mentadabbur. Imam Ghazali banyak kali berpesan, Saidina Ali pun juga berpesan, ya, kita baca Al-Quran hendaklah kita mentadabbur, memahaminya sehinggalah, ya, kita dapat merasai menjiwai isi kandungan yang Allah sampaikan kepada kita. Sebab itulah Allah kata innamal mu'minu iza zukirallahu wajilat qulubuhum, ya. Apabila disebut nama Allah tu, orang-orang yang mukmin tu di hati dia bergetar, ya, bergetar kerana dia memahami, ya, apa yang Allah nak sampaikan, ya. Sebab dia memahami kalimah tu, dia memahami ayat tu, hati dia bergetar. Bergetar maknanya ada respon. Kalau kita baca Al-Quran tak ada respon, maknanya kita tak sampai lagi kepada apa yang Allah arahkan kepada kita dalam pembacaan Al-Quran, ya. Dan jadi kita kena perbetulkan, ya, keadaan ni. Okey, hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan template yang saya bincangkan 2-3 hari yang lepas. Hari ini hari ke-3, hari kedua ke hari ketiga dah, hari keempat ni, hari ketiga. Hari ini saya akan finalize, ya. Hari ini maknanya template tu dalam keadaan as it is, dengan ada yang sekarang ni sudah finalize. Finalize maknanya ini template yang akan diedar kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk digunakan untuk merekodkan kalimah-kalimah Al-Quran untuk tahun 2023. Kejap lagi saya akan kongsikan, ya. Jadi dia masih tidaklah 100% complete, ya, sebab memang saya buat supaya tuan-tuan pun akan menyempurnakan template tu, ya. Apa yang ada sekarang ni sudah mencukupi, ya. Kalau ada yang perlu ditambah, baiki lagi semua tu, tuan-tuan buat sendiri, ya. Ataupun nanti kalau boleh perbaiki lagi canggih, boleh kongsi dengan kawan-kawan lain, ya. Kita akan sama-sama berkongsi masing-masing akan memperbaiki lagi apa yang telah ada, ya. Jadi selepas ni template tu tuan-tuan punya, you own it, orang kata, ya. Your personal template, you monitor, ya, progress kalimah-kalimah yang tuan-tuan dan puan-puan sudah kuasai, bukan saja kenal, ya. Walaupun di situ saya letak kenal tu, maknanya kenal tu maksud dia mengenal dan menguasai, ya. Okey, saya kongsikan semula template tu, dan saya akan go through sekali macam mana nak mengguna pakai, dan kita akan kongsikan link tu nanti dalam kumpulan-kumpulan tuan-tuan yang tertentu lah, ya. Nah, dalam semua kumpulan tu kita akan kongsikan, jadi tuan-tuan boleh download dan simpan dia sebagai template personal, ya, template personal.
Kalau ada apa-apa pertanyaan, pertamanya boleh rujukkan kepada kita. Yang keduanya, tuan juga boleh dapat bantuan daripada Haji Amran ni. Haji Amran ada di apa? Di bersama kita ni. Dia pun banyak membantu kita ya dalam membina ataupun menyediakan isi kandungan di dalam template yang tuan-tuan yang kita bagi itu hasil kerja daripada Haji Amran dengan kawan-kawan dia untuk menyediakan sampel-sampel ya kalimah-kalimah Quran berserta dengan nota-nota di dalam tu ya. Jadi tuan-tuan boleh guna sebagai sampel. Memang kita sediakan tu ya supaya tuan-tuan tidak membinanya daripada zero ya, daripada kosong ni. Apa yang ada tu sudah mencukupi ya. Okey, sekarang saya kongsikan balik template tu supaya tuan-tuan boleh dapat gambaran yang sepenuhnya ya. Okey, yang pertamanya ialah template tu mengandungi helaian dipanggil kita gunakan bahasa Inggeris ya, sebab kita nak go long term ya. Melayu ni untuk Malaysia saja, tapi kita mungkin tuan-tuan nak kongsikan template ni dengan kawan-kawan di luar negara contohnya lah ya. So kawan-kawan di luar negara boleh menggunakan pakai, sebab itu kita buat dalam bahasa Inggeris. Yang mana yang ada dalam bahasa Malaysia tu kalau tuan-tuan rasa boleh nak tukar pun boleh, tak ada masalah ya. Okey, okey, pertama sekali ialah dipanggilkan summary page. Ya, summary page ni saya dah bagi sampel di sini yang berserta dengan formula dia tu. Jadi tuan-tuan cuba lihat ya macam mana formula-formula tu diadakan. Kalau perlu ditambah, jadi tuan-tuan boleh buat penambahan sendirilah ya yang di tempat kosong ni untuk mengikut kumpulan huruf hijaiyah yang mana ya. Okey, tengok di sini dia kata apa? My Quranic word, bahasa Arab dia kalimat by percentage. Ya, itu bahasa Inggeris lah ya. Bahasa Melayu dia vocabulary saya peratusan ya. Peratusan vocabulary Al-Quran saya ya by huruf hijaiyah ya, mengikut huruf-huruf hijaiyah iaitu first root letters. Bila kita kata huruf hijaiyah tu kita merujuk kepada the first root letter of the word ya. So kalau alif maknanya kalimah tu dibina daripada 3 huruf akar yang bermula dengan alif. Kalau jim bermakna kalimah tu dibina daripada 3 huruf akar yang bermula dengan jim. Ya, ja'ala contohnya dia mula dengan jim lah ya. Walaupun kalimah tu yaj'aluna contohnya ya. Yaj'aluna tapi huruf akar dia apa? Jim. Masukkan dalam jim, jangan masukkan ya ya. Okey, begitu juga ain. Contohnya apa? Li'lama, li'lama ya. Li'lama, katakan li'lama. So dia bermula dengan huruf akar ain. Ain, lam, mim. So masukkan dalam ain ya, bukannya dalam lam. Lam tu hanya tambahan saja ya. Itulah dinamakan by huruf hijaiyah, iaitu by first root letters of the word ya. Okey. So di atas ni ialah dipanggilkan rakan kita semalam Puan Jarana ada bantu kita ya. Dia kata di sini nak menunjukkan apa? Target learning ya. Target learning bermakna untuk kumpulan-kumpulan huruf yang tertentu tu dia ada total dia. Ada target dia ya. Target tu adalah keseluruhan jumlah kalimah yang dibina daripada huruf akar tu. Ya. So kita letakkan di sini. Okey, dan bagi kumpulan itu row kedua ni ialah
yang sudah kita kenali, total learn. Ya, kita dah kenal dia, kita masukkan di bawah. Jadi ini jumlah yang sepatutnya kita kenal, yang ini yang jumlah yang sudah kita kenal. Ya. Dan komputer ni akan kirakan jumlah untuk setiap kesemua huruf hijaiyah tu dia dah ada formula di sini, dia dah kirakan ya. Kalau tuan-tuan masuk je dalam ni nanti, dia akan campurkan sekali, akan ditotalkan ke dalam yang dalam sel yang sekarang ni ialah 1787 ya. Sebagai contoh, katalah saya masukkan sini 30 lah katakan ya, 30. Jadi tuan-tuan akan tengok number ni akan berubah. Ya, bila saya masuk tu nampak ya, dia berubah. Sebab apa? Dah ada formula dalam tu. Ya. Begitu juga kalau daripada 30 ni, total 30 ni, tuan-tuan dah kenal 10 sebagai contoh ya. 10. Jadi dia ni dia akan capture di mana? Yang kuning ni, total learn. 184 ni dia akan campur 10 tu, dia akan berubahlah jadi 194. Tengok betul ke tidak? Dah. Dia jadi 194. Itu ya cara nak gunakan highlight summary ni ya. So ini kita buang, ini sampel saja ya, dia tunjuk demonstrasi saja. Jadi itu jumlah dia dan percentage dia di sini ya. Percentage dia tu apa? Percentage ni ialah kita nak tengok jumlah ya keseluruhan yang kalimah-kalimah yang tuan-tuan tengah buat sekarang ni berbandingkan jumlah keseluruhan kalimah Al-Quran iaitu 77,437 ya. Untuk penggunaan kita ni kita gunakan 77,437 ya. Walaupun ada juga yang nombor yang sedikit berbeza, tidak mengapa ya. Ada 77439 pun apa ada ya. Tapi itu tak mengapa, itu sikit saja beza dia, boleh digunakan. Kemudian yang ni ialah jumlah number of actual kalimah learn yang sudah kita kenal dia dan kita betul-betul faham dia, kita masukkan total dia di sini. So total ni datang daripada mana? Daripada kotak ni lah. Ya, kotak ni setakat ni untuk sampel tuan-tuan guna pakai, kita masukkan 4 saja. Daripada huruf hijaa alif, daripada huruf hijaa root letter, first root letter ba, dan first root letter jim dan ain ya. Okay, so di manakah itu helaian tu, tuan-tuan tengok kat bawah lah ya. Ini yang alif yang sini. Okey, ba ialah yang sini. Jim di sini ya, tuan-tuan boleh cek sendiri ya. Ain yang inilah. Ini ain. Ya. So tengok di hujung belah kanan tu kita sudah sediakan format dia. JK itu mana? Jumlah kenal ya. Kalau nak tukar bahasa Inggeris pun boleh nanti ya. Mana kolom ni ialah jumlah yang kita sudah kenal ya. Ini ialah jumlah yang sudah kenal bagi kalimah ain ba dal, daripada 3 huruf akar ain ba dal. 11 ialah jumlah daripada kalimah yang dibangunkan daripada ain waw nun. Ya. Dan jumlah ni dipecahkan mengikut wazan ya, mengikut wazan ni. So bagi abadah dia ada 2 wazan saja, iaitu wazan 1 dan wazan 2. Ya, dia tidak ada wazan lain, dia ada wazan 2. Jumlah wazan 1 ialah 274. Jumlah wazan kedua yang digunakan dalam Al-Quran ialah 2. Ya. Jadi berapa kalimah yang kita sudah kenal? Daripada 274 tu kita sudah kenal 100. Ini sampel saja ya, bukannya betul ya. Untuk
memandu tuan-tuan dan puan-puan saja. Daripada wazan 2 pula, daripada jumlah 2 tu kita sudah kenal 1. Jadi formula dalam ni sudah calculate. Dengan 100 dia akan calculate lah 101. Yang katalah kita tukar sini, kita kenal 50 saja. Okey. So dia akan calculate jadi 51 lah. Ya. So tuan-tuan masuk sini ya bahagian itu. Begitu juga di sini ya. Bila tuan-tuan tengok dalam korpus tu, berapakah jumlah dia? Jumlah ni mesti ikut korpus ya. Jumlah dia ikut korpus tu. Wazan 1 sebanyak 274, masuk 274 ya, dia akan campur ke dengan wazan kedua, jumlah 2, 274 campur 2 ialah 276 ya. Sini bila tuan-tuan dah masuk ni tak boleh tukar lah sebab jumlah tidak bertukar. Yang bertukar ialah yang ini ya. Katalah bulan 1 tuan-tuan dah kenal 20 lah kita ya. Bulan kedua sudah kenal 30. Ya, 30 maknanya total tu akan berubah lah. Sudah jadi 31. Okey. So ini sampel ya, sampel. Jadi apa saja kalimah tuan-tuan buat nanti masukkan bahagian kosong ya. Katalah kalimah lain bukannya daripada ain wal nun dan masukkan di bahagian kosong ni ya. Dan ini dia punya kata terbitan. Di sebelah kiri kata terbitan, sebelah kanan kalimah Al-Quran ya. Kalimah Al-Quran masuk ke dalam sel ni. Okey. Okey, itu bagaimana ini ain. So sekarang kita lihat macam mana nombor ni direkodkan dalam summary page. Ialah kita ambil formula ni ya, ain ya. Tengok formula ain ni di atas tu ada ya. Dia ada campuran 3 komponen tu, 3 komponen. Ya. Bermakna bila kita tengok pada itu, kita tengok ain ya, dia mencampurkan mana? Yang atas tu dicampurkan yang ini ya. Jumlah sasaran tu di 276 campur 11 dan campur kosong. Tu 3 dia. Okey. Kemudian yang bawah tu, yang actual, yang kita sudah kenal pun dia mencampur sekarang ni, setakat ni dia campurkan 2 sahaja ya. Nanti tuan-tuan boleh apa ya? Boleh betulkan updatekan formula tu. So bermakna dia sekarang dia mencampurkan pergi ke ain tadi, dia mencampurkan yang ni 31. So 31 sampai 12 ialah 42 ya. So Excel ni automatically dah calculate. So tengok di situ dia menjadi 42. Sebab apa 42? Sebab tadi 31 dengan 11. Ya katalah nanti tuan dapat masukkan yang ketiga, katakanlah di sini ya. Kata di sini kalimah-kalimah tu ya menjadi kita tengok formula dulu ya. Formula dia 14 hingga 16 betul. Dia akan campur apa yang kita isi sini. Katalah nanti ya di sini kalimah tu berjumlah katakanlah berapa? 67. Ya, wazan kedua dia 13 sebagai contoh. 13 okey. So dia akan calculate jumlah 80 dan daripada 27 kita kenal 2. Daripada 13 kita kenal 5 ya. So dia akan calculate terus di sini. 17 yang kita, so bermakna sekarang ni jumlah yang kita kenal sudah mencampuri yang ketiga. Jadi formula sini tuan-tuan kena apa ya, kena betulkan, masukkan sel ni ya, iaitu W13 ya. W13 maknanya pergi ke sini tadi ya. Yang 42 ni kena tambahkan lagi ya, tambah satu lagi sel ya. Sel pergi ke mana? Pergi ke ain tadi, lepas tu tambah sel ni ya. Lepas tu enter.
So sekarang jumlah dia akan berubah. 59. Ya. Itu cara dia. Okey. Itu bahagian bahagian summary ya. Summary. Jadi jumlah tadi tuan-tuan dapat di mana? Kalau ain tadi kita bincang ain ya, 367 tu kita cari di mana? Kita cari di korpus. Ya, kita tengok balik ain tadi apa dia. Ain ialah kita merekodkan kalimah daripada ain badal dengan ain waw nun. So kita tengok ain badal dulu ya. So pergi ke korpus, pergi ke bahagian sini ya, Quran Dictionary ni. Quran Dictionary. Okey, lepas tu tekan ain di atas sekali tu sebab root letter dia ain, jadi kena ain dulu ya. Tidak korpus ni dia tak respon. Dia hang agak sekejap. Okey. Tekan ain di sini. Lepas tu cari ain badal ya. So sini klik drop down arrow, cari ain badal, mana dia? Yang ni. Ain badal. Tu dia. Ain badal, tekan go. Okey. So sekarang ni tengok ain badal dia kata apa? The triliteral root ain badal berapa jumlah kalimah dia? 275 ya. Jadi dalam tadi sepatutnya 275. Betul tak kita tulis 275? 275 okey, dia terlebih ya 276. Dia sepatutnya 275. So 275 tu datang daripada mana? Dia wazan satu dan wazan. Kita lihat wazan satu berapa ya? Wazan satu yang ni. 122 wazan satu, yang mana yang dia tidak tuliskan wazan tu masuk dia sebagai wazan satu ya. Dan dia ada di sini wazan dua. So wazan dua ada sekali di sini dan itu saja ya. So bermakna wazan kedua satu saja. Ya, so wazan kedua adalah satu. So letakkan satu, patutlah lebih ya. Itu okey. Jadi wazan jadilah dia 275. Maknanya wazan satu 274, wazan kedua ialah 1. Macam mana dapat 274 tu? Ialah tuan campurkannya ya. 122 campur 1 campur 9 campur 131 campur 11. Yang mana dia tak sebut wazan tu, kita masukkan dalam wazan 1. Kalau sebut wazan form tu, masukkan form 2 lah. Kalau 2 masukkan form 2. Itulah macam mana kita dapat jumlah mana yang ni ya, 275 bagi ain badal. Bagi ain waw nun pula sama juga ya. Pergi ke cari ain waw nun, tengok wazan 1, jumlah dia 1. Ya, dia ada wazan 10. Wazan 10 ada 6. Wazan 4 ada 2, wazan 6 ada 2 ya. Ini sampel saja. So ini bermakna akan berubahlah ya. Mungkin kita mula 1, sini kita mula 2. Jadi jumlah dia akan berbeza. Ini jumlah sepatutnya kita kenali, yang ni jumlah yang sudah dikenali. Okey. Itu apa cara nak menggunakan korpus tadilah ya. Okay, saya tunjuk ain waw nun sekali lagi. Masih lagi ain, cari ain waw nun. Waw, ain waw nun bawah ni ya. Ambil ain waw nun. Lepas tu go. Ya, itu dia. Jadi dia kata berapa? 11.
11 ya, dia ada banyak wazan ni. Ada wazan 4, ada wazan 6, ada wazan 10. Jadi ini wazan 1. Jadi maknanya ada wazan 1, ada wazan 4, ada wazan ke-10. Tengok di template tu. Ya, ada wazan 1, ada wazan 4, ada wazan 6, ada wazan 10. Yang tak ada wazan, yang kalimah tak ada dalam wazan, contoh wazan 2, wazan 3, wazan 5 tu tak payah. Ya, tak payah simpan, delete je row dia tu. Jadi tadi wazan 1 ada 1. Wazan 4 ada 2. Wazan 6 ada 2. Wazan 10 ada 6 ya. So untuk ain waw nun ni banyak menggunakan wazan ke-10. Okey. Okey, itu template summary ya. Kemudian template helaian glossary, okey. Ini apa ni? Terima kasih pada juga buatkan satu muka ya untuk rujukan ya. Ini saya bagi format saja. Nanti tuan-tuan buat sendiri ya. Berlatih buat sendiri ya. Kita tak mahu orang Islam ni semua nak orang kata nak bersuap saja ya. Nanti tak kemas pembelajaran dia. Kita kena belajar buat penyelidikan dan buat kerja sendiri ya. Barulah proses pembelajaran itu akan berjalan baik ya. Kalau semua nak disediakan, kita tak belajarlah. Jadi saya tak sediakan semua ya. Saya sediakan format saja. Ya, jadi ini format dasar glossary sebagai contoh. Ya, contoh kita dalam template itu ada apa? Wazan. Mana dia template tadi? Dalam katalah ain tadi, dia ada tulis wazan, waw zan nun ya, kita tak faham ataupun nanti kita nak share dengan orang mungkin dia tak faham. So kita catatkan dalam glossary itu. Ya, begitu juga WW ni kita catatkan ke situ apa dia. Ya. Dan tengah daripada terminologi macam fi'il madhi tu kita tak kenal, dah kenal tak payah letaklah ya glossary motorik semua tu. Mungkin ada yang tak faham maklum dengan majhul yang ditulis di dalam Jawi ni ya. Jadi kita masukkan ke dalam glossary itu. Ini ya. Maklum apa dia? Ya, sebagai contoh penerangan kepada maklum tu apa dia? Verb in active mode. Itu yang maklum. Ya, kalau nak tukar bahasa Melayu pun tak apa ya, sebab ini template tuan-tuan punya ya. Nak tukar kalau pandai bahasa Arab, masukkan bahasa Arab ya. Lepas tu majhul. Apa dia majhul? Ini jauh rumi dia, penerangan dia ialah verb in passive mode. Begitu juga dalam tu ada huruf akar. Ya, terminologi huruf akar. Jadi huruf akar apa dia? Root letters in Malay. Lepas tu kalau nak membuat penerangan boleh di sinilah apakah root letters tu. Ya. Dan kata dasar. Mana dia kata dasar kita jumpa tadi ialah di sinilah ya. Ni. Mungkin ada orang tak faham apa dia huruf akar dan kata dasar, so kita terangkan di situlah. Ya. Dan kalau nak masukkan ini pun boleh je, tapi pun sebenarnya dah diterangkan kat sini apa dia JK, apa dia JS tu ya. Kalau nak buat penerangan situ tuan-tuan boleh masukkan ya. So bergantung kepada apa yang kita perlu ya. Tapi format tu saya dah buatkan. Jadi tuan-tuan boleh guna pakai terbaik yang mungkin ya. Okey, so lepas tu yang penting sekali main template ni, inilah yang kita akan gunakan untuk membantu kita mengenal semua kalimah-kalimah Al-Quran ya. Mungkin nanti tuan-tuan masukkan sama'i ni dalam apa? Dalam glossary dia ya. Buat penerangan ya. Sendiri saya copy kan sini sebagai contoh. Pergi ke glossary ni, masukkan dalam yang ni ya. Nanti susun dia elok-elok. Sama'i. Okey. Dan terangkan apa dia masukkan sama'i tu ya. Sama'i ni ialah
tidak ada acuan tertentu untuk membentuk kalimah tu, ya, tetapi pembentukan kalimah tu mengikut cara orang Arab bercakap. Ya, katakanlah fa'ala, apakah isim masdar dia? Orang Arab cakap apa? Fi'lun. Jadi isim masdar untuk fa'ala ialah fi'lun lah. Dia tidak ada acuan tertentu. Dia berbeza dengan wazan yang lain, dia ada acuan. Kalau isim masdar wazan kedua, mesti ikut acuan ni, taf'ilun. Kalau wazan ketiga, mufa'alatun. Ya, itu dia ada catun tertentu. Tapi untuk wazan satu, dia bebas. Ya, orang Arab nak cakap macam mana, itulah ijaan dia. Itu dia masukkan sama'i. Ya. Salam doktor. Nak ambil ni template ni kat mana doktor? Nanti hari ni saya akan suruh admin kita hantar dalam semua kumpulan. Okey. Ya, so nanti download, klik dekat link tu kan. Dah boleh simpan dalam Excel lah ya. Nak praktis. Ukti dah beli komputer kan, laptop. Dah laptop. Second hand, suruh nak beli lah, kata nak kena praktis ni, tak praktis tak boleh. Memang kena praktis ya. Ilmu ni dia boleh kalau dengar saja tak cukup ya, dia kena buat. Ya. Okey. Itu main template. Lepas tu yang keduanya, saya sediakan template yang tidak ada kalimah-kalimah apa sekiranya apa yang katalah dalam satu yang dah disediakan ni rosak lah ya, kata rosak dah tak boleh pakai, boleh ganti dia buat template helaian baru ya. Helaian baru di belakang kanan ni ada tanda campur ni ya, tanda campur ni dia akan buka satu helaian baru, new sheet. Dan bila dapat helaian baru tu gunakan yang ni, copy and paste ke helaian baru tu, ya, gunakan helaian baru. So yang template ni jangan isi apa-apa ya. Bila copy kepada helaian baru tu, ya, sepatutnya dia tambah ni. Kenapa dia tak tambah? Tu dia. Okey, ni helaian baru ya. Saya tengok sheet 1 mana helaian baru lah tu. Jadi macam mana tuan-tuan nak guna? Pergi ke blank template ni, tekan dekat left top corner yang ni ada gambar tiga segi ni, tekan di situ untuk copy. Bila tekan tu dia dah select semua tu, copy saja ya. Copy ada dua cara. Boleh gunakan right click, copy di sini. Lepas tu pergi ke sheet baru tadi sini, letakkan cursor dekat A1, lepas tu paste. Jangan make sure cursor dalam sini ya masa right click tu. Dan tekan paste ni. Tu dia dah buat baru. Ya, buat baru. So kalau boleh namakan sheet tu, sekali lagi right click, ambil rename. Ya, rename sebagai contoh saya kata ini helaian baru. Ya, apa-apa nama saja yang bersesuaian lah ya. So sekarang ni helaian baru lah, dah boleh gunalah. Nak masukkan apa-apa kalimah di sini kan, dah masuklah. Yang blank template ni jangan isi apa-apa, biar dia kosong ya. Okey, so okey, untuk yang ni saya akan padamkan sebab ya, yang template yang ada sekarang ni dah mencukupi, jadi saya padamkan, delete saja ya. Yang mana helaian yang tuan tak nak, deletekan saja. Delete, lepas tu dia akan tanya, Microsoft Excel will permanently this sheet, do you... Jadi delete lah. Habis yang buat baru tadi. Ya, so tinggal dia template dia saja. Okey, ya itu satu summary, glossary, main template, blend. So yang lain tu semua huruf hijaiyah punya ya. Dah sedia untuk tuan-tuan gunakan ya. Cuma setengah tu di hujung tu masih lagi tak diformatkan jumlah dia tu. Itu tuan baru boleh buat sendiri ya. Macam ni dah ada. Pergi copy saja ya. Copy yang ni kepada template yang kosong tu, nanti dia akan klik untuk
kita ya, sebab dia ni komputer macam robot. Kita program robot tu, dia buatlah kerja kita. Begitu je komputer ya. Kita dah Excel ni dia dah ada program-program tu, kita guna pakai saja. Ya, dia akan banyak membantu kita nanti insya-Allah. Okey. So itu saja ya. Yang ni hari ni saya akan akan suruh saudara Muzi akan hantar kepada semua kumpulan. Kalau tuan-tuan tak ada dalam kumpulan yang ada sekarang ni, beritahu ya. Beritahu. Jadi kita boleh hantar direct kepada WhatsApp tuan-tuan dan puan-puan ya. Make sure dapatkan nombor admin kita lah ya. Tanya kawan-kawan. Kalau belum ada lagi, tanya kawan. Admin kita, saudara Muzi itu, hantar ke dia. Saya tak ada dalam kumpulan. Boleh hantar ke direct ke saya ke tidak? Boleh insyaAllah. Ya, so insyaAllah kita sama-sama belajar ya, gunakan template ini. Walau macam mana bukan bukan makna template ini yang terbaik ya. Ini satu usaha saja ya. Jadi kalau kita perlu baiki, sama-sama kita perbaiki insya-Allah. Okey, ada apa soalan? Tuan-tuan, bagi pencarian kalimah Hamzah ni hanya tertumpu kepada fi'lun sajalah. Kalau Arfun dan Ismun. Hanya fi'lun sajalah. Hanya buat Fi'lun dengan ismun. Oh, Ismun sekali. Yalah sebab dia ada ismun ni. Oh. Yang ni lah, yang 9 ni ya. Fi'lun madhi, fi'lun mudhari', amar, nahi, ismun. Okey, saya lupa ya, satu lagi semalam ada Hajah beritahu kalau ada kalimah-kalimah yang tidak dikaitkan dengan wazan ya, macam baitun. Baitun tak ada dalam ni ya. Dia sebab dia tak diikat dengan wazan. So kalau yang tidak ada wazan tu, kita masukkan satu helaian baru ya. Mungkin saya masukkan sekarang lah. Baitun dah Ismun lah. Baitun Ismun lah. Dia jenis isim tapi dia tidak terikat dengan wazan ya. So kita masukkan dalam helaian baru. Nanti kalau boleh buat new sheet kat sini. Dia sepatutnya bila kita tekan ni dia buka new sheet ya. Dia lah, saya tahu kenapa. Okey, tak apa, nanti tuan-tuan boleh buat ya. Buka satu sheet baru. Lepas tu masukkan tajuk dia kalimah-kalimah yang tidak terikat dengan wazan. Ya. So mana tidak terikat wazan tu boleh masukkan dalam senarai. Ya, senarai yang baru boleh gunakan format yang sama untuk campurkan nantilah ya. Campurkan nanti dalam summary sheet tu ya. Gunakan format ni. Lepas tu dalam summary tu summary itu mungkin kita kena tambah satu lagi kolom di bawah agaknya yang tidak berkait dengan wazan ya, tidak berkait wazan, mungkin atas sekali sebelum target learning ni. Ya. Tengoklah mana apa yang sesuai ya. Maksudnya doktor maksudnya kita tak cover harfun lah ya. Harfun cover. Sebab harfun tu dalam ni ya. Dalam dia pun itu yang tak terikat dengan wazan tu termasuk harfun. Tidak, nanti kita tak tahu sebab harfun yang banyak sekali kan. Ya. So harfun tu boleh masukkan dalam yang tidak terikat dengan wazan. Sebab dia masih lagi dalam 77,437 ni. Okey, nanti saya cuba formatkan yang tu sebelum saya hantar ya. Kalau saya boleh formatkan tu, saya akan masuk ke dalam ni dan supaya dia akan rekodkan sekali lah insyaAllah.
Okey, cukup untuk besok saya akan sambung lagi pembelajaran kita untuk mengenal kalimah dalam ayat-ayat Quran, sambungan kita daripada dulu. Kita ada layan ketiga tu, iaitu senarai kalimah-kalimah yang dibangun daripada alif lam ha, ya. So kita akan mulakan muka surat yang ketiga tu. Ada lebih kurang dalam 41 kes rasanya. Okey, so kita boleh berhentikan recording.